kita ada pecahan-pecahan bidang yang berbeza, tetapi sebenarnya berkisarkan komunikasi. Okey, perkembangan di Malaysia. Yang pertama, School of Journalism, kewartawanan, kita dapat lihat setelah proses kemerdekaan bagaimana antara perkara pertama yang diwujudkan oleh kerajaan ialah surat khabar. Kenapa penting surat khabar? Untuk penyampaian maklumat lah. Semangat kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan, pengajian tidak formal pada waktu ketika itu. Kemudian selepas mencapai kemerdekaan, perpindahan operasi surat khabar dari Singapura ke KL tahun 1970, bidang penyiaran diperkenalkan. Kemudian kita wujud ke pilihan latihan formal, wujudnya bernama Berita Nasional Malaysia Agency, yang seluruh warga reporters untuk dapatkan maklumat melalui bernama sebagai sumber utama. Kemudian wujud Institut Penyiaran Tun Abdul Razak, IPTA di RTM. Dan fasa ketiga, anjakan paradigma dalam bidang komunikasi penubuhan universiti seperti UiTM. Fakulti pertama yang wujud di Malaysia ialah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di UiTM Shah Alam pada tahun 1972 yang menggunakan nama sebagai Kajian Sebaran Am. Okey, fasa keempat, bidang komunikasi menjadi bidang komersial. Bidang seperti komunikasi organisasi, komunikasi korporat, which is tuan-puan yang bekerja mungkin tahu kan, ada dalam company tuan-puan ada corporate com department, yang saya sebut tadi ada periklanan, teknologi komunikasi dan juga seterusnya telekomunikasi. Itu yang dinamakan sebagai ICT, Information Communication Technology. Okey, komunikasi sebagai disiplin sains sosial, peringkat awal wujudnya simbol, isyarat, bahasa, kemudian perkakasan teknologi komunikasi, dan media massa. Bidang komunikasi banyak dipengaruhi oleh bidang sains sosial seperti psikologi, sosiologi politik, ekonomi dan sains tulis. Sebab tu saya kata tadi, komunikasi bukan satu bidang yang terhasil sendiri. Dia adalah gabungan-gabungan beberapa bidang yang membentuk kepada bidang komunikasi. Teori evolusi oleh Darwin telah mencetuskan idea terhadap komunikasi lisan. And teori Freud, psikoanalitik yang berkaitan dengan pemikiran, telah menyumbang kepada kerangka pekerjaan ilmu pemujukan yang dipelopori oleh Carl Hovland. Pemujukan ni apa? Persuasif. Macam mana sesuatu keadaan itu, bila kita nak buat iklan, bila kita nak buat speech tentang politik, boleh mendapat kepercayaan orang. Sebagai contoh, tuan-puan dengar ucapan-ucapan Perdana Menteri kita kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sepanjang proses PKP, bagaimana penyaluran maklumat yang memberi kesan mendalam, wujudnya Makcik Kia, wujudnya berbagai-bagai karakter untuk mendapat perhatian daripada pendengar. Teori kritikan Karl Marx, kesan media dari politik, ekonomi, komunikasi. Rogers tahun 1994 menyatakan komunikasi sebagai satu bidang ilmu yang dikendalikan oleh IPT. Sekarang banyak private colleges, universities boleh katakan semua ada bidang bachelor communication, PR ke, journalism ke, sebab dia makin berkembang. Schramm, tokoh komunikasi, memperkenalkan program komunikasi pertama. Lebih menumpukan kewartawanan, tapi unfortunately sekarang wartawan antara career yang tenggelam, yang dah tak boleh nak cari makan, tak boleh nak survive. Because of nobody reading newspaper dan semua orang dah jadi wartawan, citizen journalist. Itulah dikatakan sebagai citizen journalist, betul? Geng bawang. Geng bawang dah pandai buat Facebook, ambil record, upload, share. Lepas tu tak tahu benda sahih tak sahih. Saya sukalah ingatkan tuan-puan, tak ada masalah tuan-puan nak baca berita, sesuatu berita bacalah kat mana-mana pun. Cuma satu je ingatan saya, kalau tuan-puan tak pasti tentang berita tersebut, jangan klik butang share, jangan print screen, jangan buat apa-apa. Sampai dekat level tuan-puan untuk baca cukuplah. Tak pasti jangan kongsi. Ya, tak pasti jangan kongsi. Sebab agak menyedihkan. Banyak orang, saya tengok dekat netizen, social media yang Malaysia ni sangat low dari segi social media literacy. Apa katakan sebagai literacy?
kebolehan dan kemampuan seseorang individu untuk memahami dan menggunakan sesuatu media. Itu dinamakan sebagai media literacy. Low media literacy tetapi pilih untuk menjadi champion. Akulah orang pertama yang sebab, yang klik. Akulah yang share dalam WhatsApp. If you are not sure, try to not share anything. Tak salah pun sebab you sendiri pun tak pasti sebab berita tu bukan datang daripada diri you kan. Okay. Sebab saya orang komunikasi, saya agak terkesan sikit. Banyak benda yang saya tengok saya rasa sakit hati. Jabatan netizen, betul. Faculty of Netizen. Ramai yang berjaya menjadi ustazah. Ramai yang berjaya menjadi ustaz. Ramai yang berjaya menjadi Perdana Menteri. Kita namakan sebagai fakulti netizen. Okay. Syuran pencetus kepada pengajian komunikasi, pengajian tinggi, okay, komunikasi antara budaya, komunikasi perhubungan awam, persuasif, periklanan, yang saya sebut tadi, komunikasi organisasi, komunikasi pembangunan, teknologi dan seterusnya tadi komunikasi. Okey. Kesimpulan topik pertama, habislah topik pertama pada hari ini. Tuan adik saya punya phone. Apakah? Tuan, adik saya punya phone bateri low, boleh dia duduk sebelah saya guna satu ID? Boleh, tak ada masalah. Oh, ni yang kembar tadi Bagus ada kembar. Nak tengok sikit kembar macam mana rupa kembarnya. Sama ke tak muka kembar? Bagi tengok TikTok sikit. Nak tengok muka kembar. Sama ke tak? Kembar masuk. Kembar masuk. Kembar seiras ke kembar tak seiras? I share je nama, semua orang tertarik dengan nama you. Kembar siap. Kembar siap melekat ke tak? Mana kembar? Nak tengok orang lain yang keluar ni. Kembarnya tak keluar pun. Come on, kembar, come on. Jangan sampai jabatan netizen paksa. Seorang besar, seorang kecil. Oh, beza. Dah hilang dah kembarnya. Okay lah, nanti kalau dah bersedia kembarnya boleh tampilkan diri. Ada kembar kat ni. Apa dia? Ada kembar juga dalam. Awak kembar apa? Kembara. Kembar dengan lecturer. Kembar dengan lecturer. Oh, sama lah Pat kita. Ada misai, ada canggut. Rambut you dah botak lah. Kembar cermin mata. Itulah Apad kena pakai glasses je. Terus sama. Minggu next meeting Apad je mengajar. I boleh tengok je. Okay, we have done first chapter. Nanti boleh tengok dekat online learning. Okay, kalau ada persoalan boleh tanya saya. Kalau tak ada, kita sambung ke chapter yang kedua. Take 5 lah. Ada yang nak take 5 ke? Biasa kalau kelas take 5 kan? Take 5 pun tak boleh buat apa-apa. Jalan je. Nak pergi toilet, silakan Encik Zulkifli nak pergi toilet tu. Nasi dah masak belum? Sian dah ni asal ini nak masak tu Induktif. Yang ni induktif dengan diduktif. Itu ada soalan nanti dekat online learning. Satu mencipta teori dari segi penyelidikan, satu menggunakan teori. Mak, siapa bunyi buzzing tu? Tutup mic macam-macam bunyi tu. Pat, mana kau punya soldier, Pat? Aku tak nampak soldier kau, Pat. Selalu macam rumah pecah tengok. Kau dah ikat anak kau dah? Aku kuarantinkan diri aku dalam bilik. Oh. Pat, saya kolo, Pat. Ada Surya.
Aduh. Bosan kan tak dapat pergi kelas kan. Pergi kelas lagi seronok kan. Itulah. Wah, aduh. Saya pun tak larat mengajar online sebenarnya. Buat-buat suka je. Kan, dia kurang meriah. Kurang meriah. Kurang mesra lah. Kan. Penyampaian tak sampai. Oh, tak sampai Susah. Tapi kenapa budak form 5 boleh masuk kelas, nanti kita tak boleh masuk kelas lah? Bila? Ada perempuan boleh masuk kelas, lelaki tak boleh ni? Bukan. Pompai. Dah siap 5. Oh, bukan form 5. Sebab dia orang nak exam. Perempuan lagi dengar. Nak exam kot. Tapi boleh mohon Ya, kot. kalau lepas PKP 9 Jun ni kalau tak disambung rasanya mungkin UiM ambil satu tindakan SOP untuk hadir kelas kot. InsyaAllah lah. Duduk dalam kelas 1 meter tau. Tak kisah 1 meter tu. Tapi memang tak online tu tak nampak muka masing-masing tu tak boleh tu. Rasa tak puas, tak nampak. Rokok kat mulut. Nak pula Faris tu, tak percaya mana tu. Jangan. Aku puasa tak tinggal lagi ni. Ha? Tadi angkat Nescafe Ais. Alhamdulillah. Air lain macam. Untuk slide ni ada share tak? Cik? Saya share dalam grup dah kan tadi? Oh, ada dalam grup Ada. Ada. Dalam grup WhatsApp. Oh, okey. Join kan grup WhatsApp tu ada kan? Ada. Nanti. Kelas ni dia campur ramai lah tak kenal je. Yang mana kelas kami kenal. Oh, ni kenal. Ini Captain America. Yang mana? Di Captain America. Yang kembar dengan lecturer tadi. Oh, Apat famous. Saya akan ingat nama Apat je lepas ni. Alamak. Apat saya cik. Kapten bekas penghulu. Yang mana satu ni? Tapi Amir lah the best. Amir pula. Yang lain-lain ni diam je. Saya nak kenal juga siapa Iliana, Hamidah, handphone. Saya ke? Apa dia? Dapat tengok. Sakidah. I boleh tengok muka Apat, I boleh tengok muka Faris, I boleh nampak muka Zam. Asyik muka yang sama je. Muka Oh, saya. Iliana ada rezeki. Dah lah tak handsome. Ni Captain Halim. I dah nampak dah. Okay, Captain America. Oh, okay. I nak kenal Nurul Hanis. Mana Nurul Hanis? Nurul Hanis Yuslina. Buka je kamera. Dah kena seru lah. Bukan. Saya bukan Nurul Hanis. Saya Apat. Itu janggut. Mas Widayu, Mior Alif. Ni Nurul Hani. Hello Nurul Hani. Hello. Syakila tu, cik. Syakila tu macam model. Oh ya ke? Mana Syakila? Mana Syakila? Ni Azrul. Oh, karotan tak belakang tu. Aziz Hashim, mana Aziz Hashim? Cherry tak ada Cherry. Saya Jerry kelas grup D. Diana grup D. Bidiah ada Bit ada grup C. Grup D. Yang lain grup C. Naim, Adila, Ain Garan. Sorry, cooking can't share Ain video. apa? Ain Garang. Kita ni grup D ke grup C? Kita ni grup D. D eh? Jadi. Donkey. Pening. Bila? Pening ah. Ni Diana. Diana D. Dari grup. Saya D. Jangan tukar-tukar. Jangan ikut Nampak? orang. Nak dekat separuh habis kelas baru tahu tanya kelas A ke B ke C ke D ke apa ni? Tahu tak apa. Dah habis satu chapter dah. Aduh. I dah explain Ya, berbulan. tak ada lah breakfast. Apa jangan pening sangat. Siti Nazirah kat mana tu? Tengah beli kuih ke apa? Dah nampak bumbung. Diana kat masa apa tak? Kumpulan assignment macam mana kumpulan assignment ni? Mana yang 7 orang tu? Buka.
Seronok sangat tu. Macam kenal Nurul Anis ni. Kenal kot. Oh, makan pizza kita ni lagi. Zira tengah baca tepung nak buat kuih ke Zira? Saya nak buat Tak ada? Mana ada? Zira. Oi, Kau apa sih? Saya nak buat konten siapa menang dapat RM50. Zira, buka lah kamera tu, Zira. siapa ni bazar? Jana asal malap je. Dah Dekat dengar. genting. Diana. Je buka. Diana. Ya. Kenapa Sherry duduk grup C? Nama dia dekat portal C. Pernah menang kontes ni jawab soalan. Portal. Zira dah nampak dah. Zira dah nampak dah. Kila tak nampak Kila. Kila mana Kila? Kila jangan duduk senyap-senyap. Kila tak ada. Kila mana ni? Dia. Kila mana lagi? Berapa banyak Kila? Kalau kila kita ada C. Oh, C ke? Patutlah Mat pindah C. Okay. Okey, boleh kita sambung. Boleh, Cik. Okey, sekarang ni saya dah share nota. Yang kedua tentang teori komunikasi, apa itu katakan sebagai teori. Okey, objektif dia boleh takrif makna, peranan, induktif dan diduktif. Nanti saya akan terangkan. Mengenal pasti proses penyelidikan dan pembentukan teori dan memahami definisi komunikasi. Okey, pertama teori itu dulu. Apa yang dikatakan sebagai teori? Itulah satu konstruksi manusia menerangkan fenomena mengikut pandangan tertentu, iaitu satu konsep dalam memerihal, menerangkan, meramal, memahami, mengawal dan membina semula sesuatu penjelasan mengenai fenomena yang diamati. Maksudnya tentang apa yang berlaku di sekeliling kita, kemudian kita bentukkannya proses penyelidikan dan kita boleh mengkonsepkan untuk memastikan penerangan tentang sesuatu keadaan. Itulah katakan sebagai teori. Okay, Kerlinger tahun 1973 ialah tentang himpunan konsep, takrifan definisi yang berkait dan memberikan gambaran secara sistematik mengenai fenomena dengan menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Bila kita nak buat research, kita kena ada teori yang kita boleh sandarkan supaya sebenarnya teori ini hasil daripada proses penyelidikan yang lama. Ada satu teori yang mengambil masa sehingga 15 tahun untuk dihasilkan sesuatu teori. Kenapa? Kerana ianya perlu dikumpulkan sepenuhnya maklumat. Kalau kita buat research even untuk PhD pun nak habis dalam masa 3 tahun tu pun kita tidak boleh menghasilkan satu teori. Biasanya kita boleh menghasilkan satu elemen baru sahaja di dalam teori yang sama. Okay? Seterusnya, peranan teori. Yang pertama oleh Syed Arabi Aidit, antara scholar Malaysia, sarjana di Malaysia yang berbincang tentang teori, dapat menerangkan sesuatu fenomena, menerangkan perkaitan antara konsep. Yang kedua, penjelasan sebab wujudnya fenomena dengan menyatakan konsep yang terdapat di dalam teori. Okay, seterusnya membuat ramalan. Dia ada stages dia ada fasa-fasa dia, fasa untuk kita terangkan bagaimana kita nak menjelaskan, kita buat prediction, meramalkan fenomena tersebut akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan konsep-konsep yang ada dalam teori. Macam penggunaan teknologi lah. Kalau dulu kita nampak orang buat kajian tentang komunikasi ni kebanyakan menggunakan elektronik dan juga printed. Elektronik tu TV, radio, printed kita orang buat kajian tentang surat khabar, apa kesannya, majalah. Tetapi setelah wujudnya teknologi, semuanya berubah mengikut keadaan. Okey, pengawalan penyelidikan mendorong penyelidik membuat sesuatu bentuk kajian. Okey, ciri-ciri teori yang pertama, kenyataan bersifat tetap dan konsisten. Tidak berlaku pencanggahan antara satu teori dengan teori yang lain.
kalau kita dah cipta satu teori, kemudian lebih kurang sama, tapi dia perlu ada penambahan dari segi konten dan nama dia tidak boleh sama. Okay, teori perlu Encik dan member tanya, nanti Encik boleh tak bagi antara contoh-contoh topik atau soalan yang famous dalam bahasa Inggeris ni? Okay, sorry. Okay, insyaAllah nanti saya akan share. Jangan risau. Itu boleh bincang kemudian. Okay, teori yang perlu dinyatakan dengan mudah, sempurna dan jelas tentang sesuatu perkara. Teori adalah mengandungi konsep yang membolehkan pengkaji membuat ujian. Kebanyakannya, sarjana atau penyelidik di Malaysia atau di serata dunia, kita menggunakan teori yang sedia ada, kemudian kita akan test teori itu mengikut kesesuaian kita berada di mana. Contohnya kita berada di Malaysia kan, kenapa ianya penting? Sebab melalui teori yang ada di barat, budaya barat. Kejap ya, saya take file sekejap. Ada orang pula, kejap. Boleh bincang dulu. Ya, boleh. Hore! Habis. Hari-hari cikgu main bola. Oh, kita main. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu sudah tidur. Yang kosong boleh saja. Nurul Izzati. Terima kasih. Sabut. Jad. Jam 4 ni boleh dismiss lah, jam 4. Bagi. Hello semua. Dah masak ke? Okay lah. You all dah masak ke? You all. Nak pergi masak ni, nak pergi masak perak anak dah. Hello lah you all. Alamak. Macam-macam air dengar, air keluar pun. Okay. Masa memang anak dulu buat susu siap-siap tak nak pergi. Cikgu main bola, hari-hari main bola lah, macam-macam Pantang tinggal dia orang ni. Pantang tinggal tu lah. Nice to see korang semua. Korang semua sihat ke? Sihat Hanif. Rol. Alhamdulillah. Kau senyum sikit Rol, jangan macam tu. Kan, Syarul tu macam tak puas hati je masuk kelas. Dia orang TSB Tension. Bil lapis dah bayar belum? Aduh, taruh. Jangan macam tu. Dia orang TSB memang macam tu. Bil lapis dah bayar belum? Kan salah tanya bil air kan. Bil air. Bil Bil air orang tertunggak. bil lapis saya 2 bulan tak sampai. Jangan sampai 500 sudah. Aku dah lebih. Boleh tengok Boleh check online dah. Prof, boleh check online Semua dah. online, Okay, semua online. nanti you share link, saya check online. Okey, insyaAllah. Thank you. Nanti saya masuk dalam grup. Okay, very good, bagus. Tak payah share-share lah. Kau tolong settle je lah Syarul. Aduh, seronok kalau boleh jumpa macam-macam apa benda kita boleh share kan. Itulah. Tak apalah nak buat macam mana. Okay, Muju nak tak deman dalam ni. nak habis awal ni, Cepat. Okay, sambung. Okay. Okay, kami diam. Kemudian kita ada model model dan teori tu dia berbeza-beza. Macam tuan-puan tengok teori tadi bersifat tetap konsisten. Okay, kalau model ni gambaran simbolik. Model ni dia punya tingkat rendah sikit daripada teori. Kalau researcher di Malaysia kebanyakan boleh hasilkan model lah. Dia tidak boleh hasilkan sampai ke level teori. Okay, gambaran simbolik ini sesuatu fenomena. Rajah lah, dia bentuk satu rajah. Flow dalam bentuk, dan juga istilah model digunakan secara bertukar ganti dengan teori. Kedua-dua menjelaskan kerangka konsep. Model merupakan analogi untuk menggambarkan sesuatu fenomena secara visual dan juga grafik. Okey. Ni lah pendekatan induktif dan juga diduktif. Okey. Induktif ini ialah kita berdasarkan pemerhatian spesifik. Maksudnya induktif ialah benda yang daripada luar kita bawa in ke dalam, bermula dengan set dapatan kajian dari sesebuah penyelidikan. Ia juga berdasarkan pemerhatian ke atas suatu kes menggambarkan satu teori. Penyelidik mencari satu kes dan memerhatikan perkaitannya, membentuk satu teori umum untuk menjelaskan perkaitan dalam sesebuah kes yang telah diperhatikan.
khusus kepada umum. Maksudnya, based on your observation tentang fenomena yang berlaku, kemudian you kaitkan dengan teori yang wujud. Sebagai contoh, you nampak sekarang banyak isu-isu yang dibincangkan oleh rakyat melalui media sosial. Betul? Kalau dulu asalnya teori yang kita katakan sebagai teori agenda setting ataupun bahasa Melayu dia penentuan agenda, ianya dikatakan apa yang dibincangkan oleh kerajaan dan disampaikan kepada rakyat itu yang disetkan. Maksudnya itulah kita panggil sebagai penentuan agenda daripada kerajaan kepada rakyat. Tetapi sekarang benda tu sudah terbalik. From observation kita, apa yang kerajaan sekarang bincangkan, apa yang dibincangkan oleh rakyat terlebih dahulu di dalam social media. Dulu rakyat tak ada kemampuan, sebab itulah kita tengok kenapa politik di Malaysia ni berubah secara drastik. Boleh katakan 360 darjah berubah. Kekalahan besar bagi Barisan Nasional, UMNO. Kalau dahulu mak, ayah, tuan, puan, jangan undi yang lain. Undilah Barisan Nasional sahaja. UMNO kerana memberi bantuan kepada rakyat, kepada mereka kan kat kampung semua. Sebab orang dahulu sangat terikat dengan maklumat yang diorang dapati melalui TV dan juga surat khabar saja. Apa yang diorang baca, apa yang diorang lihat, itu yang diorang percaya, betul? Tetapi sekarang bila kita lihat perubahan dari bentuk media, kita menggunakan banyak social media, berlakulah pula fake news, berita-berita palsu. So itulah dikatakan sebagai fenomena. Kita lihat tentang senario yang berlaku, kemudian kita cari teori yang boleh dikaitkan dengan senario itu. Itu dia dinamakan sebagai pendekatan induktif. Okay, clear Boleh bagi contoh nanti saya ada tanya soalan benda ni dalam online learning tau. Boleh bagi penerangan tentang apa yang saya sampaikan tadi. Okey, diduktif menguji teori, menjelaskan pemahaman. Maksudnya diduktif ini, tuan-puan tahu teori dahulu, kemudian terangkan apa yang berlaku di luar. Maksudnya nak buat kajian tentang, contohnya saya punya PhD, saya buat tentang impact corporate communication ataupun PRO di kementerian. Saya menggunakan teori dialogic communication, komunikasi dialog oleh Michael Kent tahun 2002. So saya dah tahu baca teori itu. So saya kaitkan teori itu dengan fenomena yang dijalankan oleh PRO. Maksudnya saya tak faham teori, kemudian baru saya tengok tentang senario. Kalau tadi tengok senario dulu baru kaitkan dengan teori, tapi diduktif faham teori dulu baru kaitkan dengan senario dan juga fenomena. Okay, proses logik yang bermula dengan kesimpulan umum dan juga membuat ramalan. Persoalan umum kepada pernyataan khusus, persoalan kajian, model diduktif, penyelidik membuat ramalan atau menggunakan kes tertentu. Maksudnya dah ada teori, kita lihat kepada fenomena yang berlaku. Okey, teori gambar rajah ni kita ada diduktif, kemudian kita ada pengumpulan data ataupun daripada induktif, daripada fenomena kepada teori. Kalau diduktif tu dia bermula dengan teori, kalau induktif dia pergi ke teori. Okey. Induktif bermula dengan data, diduktif bermula dengan teori. Ni, boleh fokus kat sini je untuk nak faham. Data itu fenomena lah. Okey. Untuk tuan-puan lebih senang untuk fahami. Diduktif bermula dengan teori. Okey tak? Clear Wow, saya induktif data, diduktif teori. Itu sajalah. Senang. Secara ringkasnya. Tapi kalau tanya soalan jangan macam tu pula. Maksudnya tuan-puan boleh cerita tentang induktif ialah bermula dengan senario yang berlaku, sebagai contoh dalam social media dibincangkan tentang isu tertentu. Kemudian bagi menjalankan kajian, suatu teori perlu dicari untuk menerangkan tentang fenomena. You nampak tak? Maksud dia sama, tetapi penerangan dia jadi panjang. Betul? You got what I mean? Clear tak? Macam tu soalan dia. Sebagai contoh. Lebih kurangnya macam tu. Panjang. Okay? Nak senang tak apa, nanti kalau tak faham nanti boleh tanya dengan cik balik kan? Boleh, tak ada masalah. Okay, proses penyelidikan kita ada peringkat berperingkat. Pertama, setiap proses penyelidikan dimulakan dengan persoalan.
Bila kita nak buat research, kita kena ada persoalan. Betul? Kita kena ada masalah. Kenapa kita perlu buat kajian? Contohnya masalah komunikasi dalam rumah tangga. Macam mana nak buat kajian tu? Mesti kita nak tengok apa masalah yang wujud di dalam rumah tangga tu, betul? Bagaimana kita nak mengenal pasti permasalahan itu? Mungkin kita akan melihat fenomena yang berlaku dari segi ekonomi rumah tangga itu ke, dari segi demografi. Demografi ni kita ada education, kita ada umur. Mungkin kita boleh mengemukakan persoalan-persoalan yang mungkin boleh menyebabkan masalah komunikasi dalam rumah tangga itu. Faham? Yang kedua, pemerhati objektif mengenai apa yang dikaji. Setelah saya buat contohnya yang dekat dengan tuan-puan tahu, yang berumah tangga lah, yang tak ada berumah tak bertangga tu, mungkin sama-sama kekasih ke, boleh tak cuba fahamkan Objektif. Bila kita nak buat kajian, kita kena ada objektif yang kita nak achieve. Siapa yang biasa buat proposal, hujan lebat kalau tiba-tiba line teruk tu, faham-faham lah. Okey, objektif mengenai apa yang dikaji. Peringkat ketiga, membentuk jawapan, memberi definisi, menerang dan menjelaskan bagi membuat pertimbangan. Itu Chan nak habis awal ni. Itulah. Semua nak habis awal ni. Saya akan cuba ringkaskan. Chapter 3 pendek je, jangan risau. Okey, persoalan pemerhatian seterusnya pergi kepada teori. Okey, teori komunikasi, kenyataan sementara berkenaan mengenai sesuatu fenomena, komunikasi sebelum mendapat jawapan. Okey, teori masih diuji walaupun ia telah dibentuk. Ia akan diuji sehingga kepastian dapat dibuat. Ia dinamakan sebagai proses penyelidikan. Okey. Okay, kesimpulan bagi topik ni, tuan-tuan faham tentang definisi, peranan, teori menerangkan, mengawal dan menjelaskan fenomena, dan teori digunakan dalam proses penyelidikan. Nak buat research, you belajar teori ni ialah untuk you buat kajian. Sebab saya academician, memang banyaklah saya kena buat kajian. Okay. Konsep theoretical, bila kita nak buat kajian, kita kena ada theoretical framework. Apa framework bahasa Melayu? Framework lah. Dia macam kerangka kajian. Okay. Theoretical yang membantu memberikan keterangan, penjelasan, rangka kerja. Thank you Cik Zulkifli. Atau ramalan tindakan manusia berdasarkan orang sebagai komunikator, berkomunikasi, bercakap, menulis, membaca, mendengar dan menonton untuk jangka masa tertentu melalui media. Macam back to basic konsep dia ialah SMCR tu lah. Okay, satu teori atau sekumpulan pemikiran kolektif yang didapati dalam keseluruhan teori, terutamanya yang berkaitan dengan proses komunikasi oleh Little John, dan semua perbincangan dan analisis yang dibuat secara berhati-hati, sistematik dan sedar tentang komunikasi. Okay, aktiviti 2 saya dah letakkan dekat online juga. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan induktif? Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan didaktif? Boleh jawab di dalam online learning nanti. Sebab itulah kelas kita 2 jam. Lagi 2 jam, sebab kita total 4 jam kan. 2 jam itu pihak PACE dan pensyarah bersetuju untuk laksanakannya dalam bentuk online lah. Maksudnya tuan-puan boleh jawab bertaip. Tak perlu secara stream macam ni. Okey, habis chapter 2. Kesimpulan. Teori komunikasi merupakan satu lakaran minda dan pemikiran. Teori yang digunakan untuk menerangkan, menjelaskan. Contohnya, teori komunikasi dapat menerangkan kenapa orang lebih suka membaca harakah berbanding akhbar lain. Itu kita buat kajian lah. Okay, setiap teori memberi pandangan dan pendekatan berbeza berdasarkan pengkajinya. Okay, settle chapter 2. Chapter terakhir, sebelum kita boleh balik, balik pergi mana Okey, pendekatan pemikiran. Ini lebih kepada cara untuk menjalankan kajian. Tuan-puan dapat menjelaskan peranan, mengenal pasti 5 pendekatan. Dalam topik ini, perkara penting ialah 5 pendekatan utama dan paradigma yang menghasilkan teori, menerangkan ciri-ciri, membezakan fokus dan juga menjelaskan kesan setiap pendekatan tersebut kepada pembentukan teori komunikasi. Okey, pendekatan pemikiran, suatu paradigma sebagai suatu tradisi keintelektualan yang mengarahkan tentang sesuatu idea. Intelektual ni paradigm, paradigma mempengaruhi nilai, matlamat dan kaedah menyelidik dalam teori. Paradigma juga secara cara umum memahami aktiviti komunikasi dan teori penjelasan khusus terhadap perilaku komunikasi.
Macam saya sebut tadi, bila kita nak buat research, kita kena ada orang, people, kita kena ada teori, kita kena ada fenomena yang boleh membentuk suatu hasil findings daripada sesuatu kajian. Okey, proses paradigma menjelaskan persoalan realiti yang wujud, pengetahuan yang berlaku dalam persekitaran, menjelaskan persoalan bagaimana dan proses mengenai suatu fenomena. Okay, nilai yang dipegang oleh satu paradigm boleh bertahan tetapi juga berubah bila ada aliran pemikiran baru. Sebab itulah bila kita berkatakan komunikasi ni, dia kebanyakannya yang melibatkan perubahan sekarang ialah elemen teknologi. Teknologi dan digital yang menyebabkan banyak perubahan-perubahan dalam kajian-kajian berbentuk komunikasi. Okey, 5 pendekatan yang penting dalam topik ini. Ini famous juga masuk soalan ya. Yang pertama structuralist, pendekatan awal. Yang kedua tingkah laku, yang ketiga sistem, budaya dan juga critical. Apa itu structuralist? Ini dinyatakan oleh Miller pada tahun 2003. Pendekatan ini dikatakan sebagai klasik. Mesin sebagai metafora dalam membicarakan pemikiran. Dia mengkaitkan suatu mesin. Okay? Henry Fayol, one of the famous scholar in management, Max Weber and Frederick Taylor, aliran pemikiran komunikasi kepengurusan. Dia banyak buat kajian-kajian tentang kepengurusan, management. Student yang ambil BPM kena fahamlah tentang apa yang Henry Fayol ini menyatakan. Pemikiran structuralist, penekanan terhadap aspek pengurusan masyarakat atau organisasi sebagai satu proses mencapai matlamat. Okay, ciri-ciri pendekatan structuralist, kita ada pengkhususan, pemiawaian dan juga boleh diramal. Okay, pengkhususan tu maksudnya apa? Dia very narrow, dia punya kajian. Pemiawaian ialah benda yang boleh diukur. Yang ketiga ialah boleh diramal, benda yang boleh predictable. Okay, komunikasi dalam paradigma, kita ada struktur, organisasi, hierarki. Ini lebih kepada komunikasi keorganisasian. Maksudnya, kajian-kajian yang menggunakan pendekatan structuralist ialah yang berkaitan dengan organ kom. Tentang kuasa, tentang bentuk pekerjaan, sikap, kepentingan mengikut terhadap organisasi. Okay? And then tingkah laku komunikasi berperanan penting dalam mewujudkan pengurusan organisasi yang cekap dan juga berkesan. Okay, komunikasi dalam paradigma structuralist, idea tentang apa dan bagaimana komunikator perlu bertindak. Khalayak yang bersifat pasif biasanya menerima sahaja idea. Misalnya dalam meeting kan, kita tengok orang yang tak ada apa nak cakap. Okay, setuju. Semua setuju. Teori komunikasi sahada dalam bentuk message dan teori magic bullet teori peluru ajaib, structuralist, functionalist dan teori pemimpin, pendapat opinion leader. Okay, yang kedua kita ada pendekatan tingkah laku. Okay, oleh Abraham Maslow, Douglas McGregor and Frederick Herzberg, lebih kepada aspek kemanusiaan, humanity, human sebab tingkah laku kan, behavior, attitude and etc. Faktor kemanusiaan dalam persekitaran kerja berperanan besar dalam mempengaruhi produktiviti, bukannya faktor ganjaran keuangan. Okey, ciri-ciri dia berkaitan dengan perhatian, fokus, attention, social interaction dan juga individual achievement. Sebab dia berkaitan dengan tingkah laku manusia kan. Okey, tentang persekitaran, kandungan komunikasi, kepuasan individu, interaksi berperingkat, okey, saluran interaktif media. Okay, contoh yang menggunakan pendekatan ini, teori kekayaan media richness theory, teori kesalingan pendapat dan juga teori pemusatan simbolik. Yang ketiga, kita ada pendekatan sistem. Okay, sistem pemikiran individu, interaksi dalam organisasi dalam bentuk lebih besar seperti keluarga, kumpulan kecil. Katz dan Kahn, organisasi sebagai sebuah sistem kompleks terbuka, memerlukan interaksi di antara komponen dan juga persekitaran. Okay, ciri-ciri dia lebih menyeluruh, saling bergantungan, berhierarki, maklum balas dan juga EQ finality. EQ finality ni ialah lebih kepada kecenderungan findings yang boleh didapati hasil daripada sesuatu fenomena ataupun situasi. Okay, komunikasi dalam pendekatan sistem, organisasi satu himpunan bahagian yang berhierarki, saling bergantungan, boleh menyesuaikan dengan satu sama lain. Komunikasi perlu dipraktikkan tentang keseimbangan organisasi. Contohnya ialah teori organisasi weak.
Encik nanti tolong share slide semula dalam grup. Okey, boleh. Saya dah share tadi 3 chapter, 4, 5, 6 nanti yang seterusnya nanti saya akan share kemudian. Okey, kajian yang popular melalui karya Terence Deal and Alan Kennedy yang bertajuk Corporate Culture, The Rites and Rituals. Ini tentang pendekatan budaya. Sebab kita tahu kan, komunikasi ini melibatkan budaya. Kalau boleh perbezaan budaya akan membentuk bawakan kerja yang berbeza. Okay. And then kita ada budaya sebagai corak yang dikongsi bersama oleh sesebuah kumpulan menerusi pembelajaran untuk membentuk integrasi dan juga penyelesaian masalah. Okay. Shane mengatakan ada 3 tahap dalam pendekatan budaya. Pertama, artifak. Artifak ni benda yang mempunyai nilai sejarah lah. Nilai yang disokong dan juga andaian-andaian asas. Okay, komunikasi dalam pendekatan budaya, kita ada budaya boleh berubah mengikut keadaan persekitaran. Ahli organisasi berupaya menerima dan mengadaptasi sesuatu budaya dalam keadaan tertentu. Budaya terhasil menerusi interaksi di antara ahli organisasi. Okay, seterusnya pendekatan yang terakhir pada hari ini, nak habis dah ni. Kritikal, sebuah medan dominasi di antara pihak berkuasa dengan pihak yang diperintah. Idea pemikiran Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Organisasi bertujuan mengekalkan status quo golongan yang tertentu. Okay, ciri-ciri pendekatan kritikal, kita ada peresapan kuasa, kerana dia lebih melihat kepada bagaimana sesebuah masyarakat itu dinilai melihat kepada kekuasaan. Ini kajian tentang politik, sebab dia betul-betul lebih kritikal kan. Kawalan produk media, gender, ideologi dan juga pembebasan. Kalau dekat UiTM kita ada satu bidang nama dia Psychological Media Warfare untuk mengkaji tentang perang saraf. Tahap-tahap pemikiran sesuatu masyarakat. Okey, komunikasi dalam pendekatan kritikal, pemikiran terhadap isu pemilikan dan kawalan kuasa media massa, pengukuhan kedudukan golongan yang mendominasi seringkali diperkukuhkan melalui proses komunikasi. Komunikasi mengekalkan status quo golongan tertentu seperti matlamat dan juga sumber kuasa. Okay, contoh dia kita ada teori agenda setting macam saya sebut tadi dan juga Marx Theory of Media. Okey, aktiviti yang ketiga, pada pandangan anda, pendekatan manakah yang paling sesuai dilaksanakan bagi memastikan proses komunikasi itu dapat dilaksanakan dengan berkesan? Maksudnya bergantung kepada pemahaman tuan-puan lah. Kita ada 5 pilih. Antara 5 ni, pendekatan mana yang tuan-puan sendiri rasa lebih berkesan? Main putus-putus pula. Tak apa Firdaus, kita nak habis dah. Sekarang dah pukul berapa dah? Dah 4 suku. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Nanti tuan-puan boleh tengok semua 3 aktiviti itu saya dah letakkan di dalam online learning. Mungkin saya boleh tunjuk dekat website. Nanti tuan-puan tengok rumusan dia. Apa dan bagaimana sesuatu teori menjelaskan fenomena yang berlaku dan 5 pendekatan asas bagi kewujudan teori. Masuk-masuk dah settle. Setiap pendekatan mempunyai perbezaan konsep dalam fenomena komunikasi. Okey. Kalau ada apa tak faham boleh tanya Firdaus. Cik, apa tu yang online learning tu, yang nak buat online learning tu, semua nak kena settle hari ni ke atau bila-bila? Kalau ikut secara ideanya, lepas 2 jam inilah. Tapi saya memahami keadaan tuan-puan sehingga kita next pertemuan. Pertemuan kedua lah. Ya, sehingga ke pertemuan yang kedua. Sebab consider sebagai 2 jam perbincangan lah. Kalau yang nak masuk hari ni terus pun tak apa. Tapi saya beri kelonggaran lah bergantung pada tuan-puan. Mana yang soalan yang tadi yang Cik bagi tu kita kena hantar di UN Learning. lah. Ya, OL. Saya ada letakkan dah di dalam chatting. Discussion. Dia macam discussion dekat chatting punya ruangan chatting. Saya dah create dekat dalam. Tak ada pun. Ada, kena klik dekat ni. Sekejap ya, saya tunjuk. Dekat grup D tengok nombor lecturer kan? Ya, betul.
Sekejap ya, saya tunjuk. Wan mana Wan? Wan, Sapuan. Sekejap, Domino panggil. Dia ada delivery untuk berbuka nanti. Domino dah habis. Encik tu aktiviti dekat OL tu nak kena semua jawab Kena ketiga-tiga jawab lah. Okey, sekejap saya tunjuk yang saya dah masukkan ke dalam. Ada markah jawab tu. Bukan senang suka-suka je. Ya, ada markah. Ha. Sekarang boleh nampak tak? Saya dah buka dekat JA 20 nampak. SCC 1023. Saya dah letakkan 16 hingga 22 Mei ada 3 online learning. Apakah ini kan lagi sebagai definisi komunikasi? Ada 3 je. Tak banyak pun. So yang tiga file tu kena klik sendiri, lepas tu kita kena buat dalam tu jugalah. Ya, betul. Yang dah dikehendaki. Ada ruangan isi nombor metrik apa semua dalam tu. Jangan risau. Klik saja. Jadi individu kan? Individu open book dia kata. Tak ada masalah, buat je. Yang penting sekarang ada PKP mana boleh ada group. Yang penting ada jawapan di situ. Asalkan buat dan hantar. Yes, buat dan hantar. Yes. Okay. Kalau Nurul hantar dulu, Nurul share lah. Boleh. Sharing is caring kan? Sangat. Sekejap, saya pun nak baru. Nampaklah tu IB buka tu, nak pergi bincang kat sana. IB tutup, kuarantin. Suruh dia buka. Aduh, kuarantin. Semua event-event dekat IB dah tak ada lah tuan. Tahun ni. Tak ada. Dia tak ada. Dia pun kerja pun tak ramai. Hanya facilities je. Saya pun patut kerja tapi saya bagi makan belajar. So digugurkan nama. Tak kerja lagi lah. Oh. Memang tak boleh buka. Yelah. Dia buka.